Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan kubah bertajuk Tentera Tuhan dan Iman. Apabila kita melihat Alkitab, ada banyak rekod tentang tentera. Dalam seluruh Alkitab, ada banyak rekod tentang pahlawan Gideon, tentera Yosua, dan tentera Israel. Kita mungkin tertanya-tanya, Tuhan telah berkata bahawa Alkitab ialah buku yang memberi semua manusia kebijaksanaan yang mendatangkan keselamatan. Mengapakah ada banyak cerita tentang tentera? Ini memang poin yang sangat menarik. Bukankah tentera sebuah kumpulan yang berkaitan langsung dengan nyawa? Tentera boleh dilihat sebagai kumpulan yang istimewa. Jika mereka tidak memusnahkan musuh, mereka sendiri pula akan dimusnahkan. Hari ini, mari kita mempelajari kehendak Tuhan melalui Alkitab di bawah kubah bertajuk Tentera Tuhan dan Iman. Mari buka buku 2 Timotius bab 2. Mari kita lihat buku 2 Timotius bab 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Siapakah kita? Kita ialah prajurit Kristus Yesus yang baik. Bukankah tentera sebuah kumpulan yang dibentuk oleh askar-askar? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Beginilah ajaran Alkitab. Alkitab berkata bahawa kita ialah apa bagi Kristus? Kita ialah prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mari kita lihat bagaimana tentera dan keselamatan kita saling berkaitan melalui beberapa babak dalam sejarah Alkitab. Pertama sekali, mari kita lihat tentera Gideon. Buku Hakim-Hakim bab 7. Pada masa itu, bangsa Israel diperintah oleh orang Midian dan hidup di bawah penindasan. Melalui Gideon, Tuhan membebaskan umat Israel daripada penindasan orang Midian dan membimbing mereka supaya mereka dapat memperoleh semula kebebasan dan kedaulatan. Mari kita lihat bab 7 ayat 1. Ayat 1 tertulis, Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit Mora, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian. Siapa yang bagaimana? Takut dan gentar. Biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Orang yang takut dan gentar bermaksud orang yang tidak percaya bahawa Tuhan telah memberi umat Israel kemuliaan kemenangan. Orang yang tidak percaya bahawa Tuhan mengarahkan dan membimbing segala sesuatu. Dan semua orang yang takut dibunuh oleh musuh. Apakah mereka semua disuruh lakukan? Biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Itu ialah satu penghormatan untuk menjadi tentera Tuhan. Tetapi Tuhan membiarkan semua tentera yang tidak beriman pulang dengan berkata, biarlah ia pulang. Semua orang yang masih hidup dan memainkan peranan mereka sebagai askar ialah orang yang beriman mutlak terhadap Tuhan.
kita dapat memastikan bahwa pada setiap zaman, sama ada zaman Gideon, zaman Yosua, atau zaman Musa, Tuhan bukan hanya menginginkan tentera fisika dan tentera rohani untuk bersifat seperti itu. Semua orang yang menggeletar ketakutan dihantar pulang. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Antara 32.000 orang askar, 22.000 orang menggeletar ketakutan. Dalam erti kata lain, mereka ialah orang yang kurang beriman kepada Tuhan. Mereka semua dihantar pulang. Mengenai pahlawan Gideon, Tuhan berkata bahwa 10.000 orang juga terlalu banyak. Tuhan tidak membenarkan bilangan orang itu, sama ada banyak atau sedikit, menjadi faktor yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Dia menunjukkan bahwa isu sebenar bukanlah saiz tentera, tetapi iman mereka. Berapa banyak iman mereka terhadap Tuhan. Semua akhirnya berpuncak daripada iman. Ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Antara 32.000 orang askar, 22.000 orang menggeletar ketakutan. Hanya 10.000 orang yang tinggal. Mereka berkata, kami sama sekali tidak takut. Kami akan mengikut kehendak Tuhan sampai akhir. Antara 10.000 orang itu, Tuhan melihat ada yang berani pada saat itu. Tetapi mereka mungkin akan melutut dalam ketakutan apabila mereka menghadapi keadaan yang tertentu. Jadi, dia memisahkan mereka juga. Setelah dia menapis mereka semua, hanya 300 orang yang tinggal. Apabila kita melihat kerja Gideon yang menakjubkan, yang mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh dengan 300 pahlawan yang beriman, kita dapat memastikan bahwa orang yang beriman mutlak dalam Tuhan telah dipilih sebagai tentera Tuhan. Tuhan menapis semua orang yang akan dipengaruhi oleh persekitaran dan keadaan. Pada zaman Injil ini juga, seperti yang tertulis dalam buku 2 Timotius bab 2, kita adalah dipanggil untuk menjadi prajurit yang baik dari Kristus. Sama seperti tentera Gideon, kita harus beriman untuk menjadi askar yang digunakan oleh Tuhan dengan betul. Kita harus berfikir, siapakah yang membimbing dan mengarah Injil? Hasil apakah yang akan diberikan kepada kita? Orang yang takut berfikir, bagaimana jika kita gagal? Bagaimana jika masalah timbul disebabkan kegagalan kita? Sebab itulah mereka asyik hidup dalam ketakutan. Tuhan sudah pun menyediakan segala sesuatu terlebih dahulu. Kita hanya perlu pergi. Dia menyuruh kita pergi ke Samaria dan sampai ke hujung bumi, serta membuatkan semua bangsa menjadi murid. Dia telah menetapkan semua yang perlu kita lakukan. Namun, ada orang ragu-ragu dan berfikir, adakah ini betul-betul berhasil? Aku tak mampu. Dengan situasiku, aku rasa tak mungkin. Daripada memikirkan Tuhan, mereka hanya fokus terhadap situasi sendiri. Memandangkan mereka hanya fokus terhadap keadaan di sekeliling.
Akhirnya, mereka termasuk dalam 22.000 orang yang disingkirkan oleh Tuhan daripada 32.000 orang. Dan dalam 10.000 yang disingkirkan daripada 300 tanpa disedari. Kalian, Tuhan tidak melihat bilangan orang atau memilih orang berdasarkan seni mempertahankan diri atau kemahiran pedang. Apabila Tuhan memilih orang, kriteria itu selalunya adalah sama ada mereka beriman mutlak kepadanya atau tidak. Dan Dia memberikan kemenangan kepada orang yang seperti itu. Melalui Alkitab, kita dapat memastikan bahawa Tuhan menjalankan dan memenuhi semua kerja penginjilan yang dimaksudkannya melalui orang yang beriman seperti itu. Mari kita lihat babak kemenangan itu dalam buku Hakim-Hakim bab 7. Mari pergi ke ayat 19. Bab 7 ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentera musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu, Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentera itu sampai ke Bet-sita ke arah Zerela, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerakanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Ada berapa banyak askar yang mati seperti itu? Sebanyak 135.000 orang telah mati dibunuh di sana. Walaupun 300 orang hanya menjerit, hasil yang menakjubkan seperti itu berlaku. Strategi kemenangan Tuhan, kaedah kemenangan, sungguh menakjubkan. Kita manusia tidak dapat membayangkannya. Kita mungkin berpikir, bagaimanakah kita dapat menyerang musuh? Berapa banyak orang dapat dibunuh dengan anak panah? Berapa banyak orang dapat dibunuh dengan pedang? Bilakah kemenangan akan datang kepada kita? 300 orang mengalahkan 135.000 orang ialah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Namun, Tuhan mengarahkan semua kerja tanpa sebarang kesukaran agar tentera Gideon memperoleh kemenangan. Satu-satunya syarat yang Tuhan pertimbangkan ialah iman tentera. Dia memilih orang seperti itu dengan cara seperti itu. Sesetengah orang gemetar, ketakutan, dan teragak-agak dengan berfikir, bagaimana jika tidak dapat? Walaupun mereka ialah tentera Tuhan, dan dipimpin olehnya sendiri. Mereka berasa takut, menggeletar, dan cemas, seolah-olah tentera itu dipimpin oleh manusia. Semua orang yang seperti itu telah disingkirkan oleh Tuhan sebagai tentera. Apabila kita melihat kerja pemeliharaan Tuhan yang menakjubkan pada masa lalu, bagaimana Dia mengambil hanya 300 orang yang Dia anggap layak dan memusnahkan 135.000 orang dengan cara yang luar biasa, seolah-olah mereka bukan apa-apa. Perkara ini memberi kita jawapan kepada soalan, dengan minda apakah kita harus ambil bahagian dalam Injil Tuhan hari ini? Sebagai orang yang dipanggil sebagai askar Injil, janganlah kita terlepas atau melupakan jalan yang Alkitab ajarkan dengan jelas. Mari kita lihat buku Yosua bab 6 ayat 1. Seperti yang kita tahu, di sini Tuhan memberi umat Israel kemenangan untuk menaklukki Jericho dengan Yosua di barisan depan. Bab 6 ayat 1. Jericho telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Jericho ini beserta rajanya
dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Tuhan memerintahkan mereka untuk mengadakan perang yang tidak kelihatan seperti perang baik, secara rohani maupun fisika. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Apabila kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Mereka bahkan tidak kira sebagai tentera juga. Sepatutnya ada perang. Tetapi babak ini sama sekali tidak ada tanda pertempuran. Tuhan memberi mereka strategi seperti itu. Dalam situasi ini, tentera Yosua mengikut firman Tuhan setepatnya dan melakukannya dalam ketaatan. Sekarang, mari kita lihat ayat 15 tentang hasil ketaatan mereka. Kita pergi ke ayat 15. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundau itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh." Mari lihat apa yang terjadi seterusnya dalam ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Yeriko, yaitu kota pertama Kanaan, kelihatan seperti kubu yang tidak dapat ditembus. Tetapi selepas umat Israel mengelilinginya sekali sehari, selama 6 hari, dan mengelilinginya 7 kali, serta hanya menjerit pada hari ke-7, tembok Yeriko yang tidak dapat ditembusi itu runtuh. Sini juga, Tuhan minta iman daripada tentera Yosua. Dapatkah kita betul-betul menang dengan cara seperti ini? Dapatkah kita memenangi perang dengan cara seperti ini? Pikirkanlah strategi perang. Menurut pikiran biasa manusia, bagaimanakah cara Tuhan menggunakan tentera Gideon dan tentera Yosua di Yeriko? Itulah cara yang jauh di luar akal budi. Jadi, kita perlu memperhatikan hakikat bahwa Tuhan telah memimpin tentera Israel dengan cara yang di luar pemahaman manusia pada setiap zaman. Kalau begitu, apakah jenis permintaan dan perintah Tuhan kepada tentera rohaninya pada zaman ini? Pada zaman ini, jika kita bertindak dengan iman seperti Yosua dan Gideon, mengikut perintah Tuhan, apakah yang akan berlaku? Semuanya pasti akan dipenuhi menurut firman Tuhan. Namun, kita cenderung fokus pada keadaan. Kita cenderung melihat situasi, keadaan, dan persekitaran kita, serta mempertimbangkan pendapat orang lain. Tentera Tuhan ialah tentera yang maju dengan iman terhadap Tuhan, bukan? Apabila kita berbuat demikian, Tuhan pasti akan memberi kita keputusan yang dijanjikan dan ditakdirkannya. Tetapi, sehingga kita menyelesaikan kerja, kita risau tentang banyak perkara. Kerana fikiran, cara, dan kerisauan manusia asyik memenuhi hati mereka. Mereka diberitahu, kamu tidak layak, jadi pulanglah ke kampung halamanmu. Dan 22,000 orang dihantar pulang. Daripada 10,000 orang yang tinggal, 9,700 orang pulang ke kampung halaman. Tuhan menggunakan 300 orang sahaja untuk mencapai kemenangan.
Ini menunjukkan bahwa Tuhan sentiasa melakukan kerja penginjilan melalui tentera syurgawi yang beriman. Tidak kira sama ada bilangan mereka adalah banyak atau sedikit. 복음의 역사를 진행하시고 이끌어 가셨다는 사실을 확인해 볼 수가 있는 것입니다. 자, 그렇다면 Kalau begitu, apakah perintah Tuhan kepada tentera Injil pada zaman Roh Kudus? 어떤 분부의 말씀을 주셨는가? 마태복음 Mari kita lihat buku Matius. Buku Matius bab 24. Marilah melihat buku Matius bab 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba apa? Kesudahannya. Yesus pertama sekali mengedarkan tentera Injilnya tentang kesudahan ini. Dan Injil kerajaan ini pasti akan diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu, kerja penginjilan akan berakhir. Mari pergi ke bab 28. Dalam buku Matius yang sama, mari kita lihat bab 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus, Panglima Tentera Injil Syurgawi, berkata bahwa Injil ini pasti akan diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Dia jelas mengajar kita caranya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sama seperti Tuhan menyuruh Yosua untuk mengelilingi kota Yeriko sekali selama 6 hari dan 7 kali pada hari ke-7. Tuhan sekarang menunjukkan kita cara untuk menjalankan perintahnya. Apakah yang harus kita lakukan kepada semua bangsa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apabila ini berlaku, Injil Kerajaan Syurga akan diselesaikan seperti yang tertulis dalam buku Matius bab 24. Sama ada tentera Yosua atau tentera Gideon, mereka bertindak tepat seperti firman Tuhan. Kemudian, apakah yang berlaku? Mereka menerima semua keputusan tepat seperti janji Tuhan. Kalau begitu, bagaimanakah tentera Injil Tuhan pada hari ini? Bukankah kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi semua yang difirmankannya dan menjalankan penginjilan? Tuhan telah berfirman, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sampai kerja itu diselesaikan sepenuhnya, apakah yang dikatakannya akan dia lakukan untuk kita? Apabila kita melihat buku Yesaya bab 41, bukankah dia berkata, "Aku akan menolong engkau"? Kita ialah askar Injil kerajaan Tuhan. Tuhan sendiri membimbing dan membantu kita. Namun, bagaimanakah jika keraguan bangkit dalam kita dan kita tidak berani untuk mencuba kerana kita tidak beriman? Apakah yang akan Tuhan katakan kepada kita? Pulanglah, kembalilah ke kampung halamanmu. Sama ada tentera Yosua atau tentera Gideon, tentera Injil yang dipanggil oleh Tuhan dan diberikan misi mesti beriman. Kita harus memberi perhatian kepada firman Tuhan dan yakin bahwa kerja ini pasti akan terlaksana seperti janjinya. Inilah Injil gereja Tuhan yang harus kita laksanakan. Kita juga harus seperti pahlawan Gideon dan tentera Yosua. Daripada berfikir secara mudah, mereka hanya menang kerana Tuhan melakukan keajaiban. Kita harus berfikir, melalui cara apakah Tuhan mendatangkan keajaiban itu? Apakah peranan Tuhan? Dan apakah peranan askar itu? Apabila Tuhan berfirman, pergilah, askar-askar itu pergi. Buatlah orang menjadi murid, maka mereka membuatkan orang menjadi murid. Baptislah orang, maka mereka membaptis. Ajarlah mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Mereka mengajar dan membimbing orang untuk melakukannya.
Semasa kita berbuat demikian, Injil ini sedang diberitakan kepada semua bangsa di Samaria dan sampai ke hujung bumi tanpa kita sedari. 다 전해지고 다 알려지고 나는 하지 Walaupun 않아도 Anda tidak ushuaia melakukannya, sebuah gereja telah ditubuhkan di Ushuaia dan bahkan di tempat terpencil yang tidak pernah Anda pergi. 교회가 세워져 있고 말이에요. Apabila Tuhan berkata, aku akan melakukan semuanya. Jadi, janganlah risau. Hanya berkawat sekali sehari, selama 6 hari, dan 7 kali pada hari ke-7. Kita hanya perlu melakukannya. 우리는 이대로만 하면 됩니다. Kalau begitu, apakah yang akan berlaku pada Injil? 된다고요? Bukankah Tuhan berjanji terlebih dahulu bahawa Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia? 하나님께서 다 해놓을 것이다고 미리 약속해 놓지 않았습니까? 우리 이 Kita 시대에 harus memberitakan Injil kehidupan yang Bapa dan Ibu ajarkan kepada semua orang. 누구에게라도 우리가 Bagaimanakah jika jiran kita berkata, kamu tinggal di sebelah, tapi kenapa kamu tidak pernah menginjil kepadaku? 이런 원망 Agar kita tidak mendengar kata-kata rungutan seperti itu daripada orang di sekeliling. Kita harus sampaikan berita baik kepada jiran, kenalan, saudara mara, keluarga, kawan, dan rakan sekerja. 다이 복음의 소식을 전파하는 것은 우리의 일입니다. 그러나 Sesetengah mereka akan mendengar dan sesetengah lagi akan menolak. Namun, jika kita tidak beritahu mereka, umat syurgawi yang antara mereka tidak akan berpeluang untuk menerima kebenaran. 입장이니까 Jadi, kita harus beritahu semua orang. Janganlah kita lupa misi kita. Kita ialah askar Injil Kerajaan Tuhan. 결단코 또 잊지 마시고 Kita harus menjadi orang yang dapat bersyukur kepada Bapa dan Ibu syurgawi 10,000 kali atas rahmat mereka kerana membenarkan kita mengambil bahagian dalam jejak hebat mereka serta menggembirakan dan memuliakan mereka dengan menghasilkan buah pekerja Injil yang cantik. 아버지 어머니께 큰 기쁨과 영광 돌리는 여러분과 제가 꼭 되옵시다. Tuhan tidak melihat kelayakan lain dalam perkara ini. Menurut Alkitab, kelayakan yang paling penting untuk menjadi tentera Tuhan ialah iman. Marilah kita bersungguh-sungguh maju di jalan Injil dengan beriman bahawa semuanya akan dilaksanakan menurut firman Tuhan. 행진할 수 있는 저와 여러분들이 Dengan ini, saya tamatkan khutbah. Sekian terima kasih. 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.